Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita bertemu lagi pada malam ini untuk menyambung kembali pengajian tadabbur surah Al-Maidah, yang mana pada sesi yang lalu kita dah berhenti pada ayat yang ke-100. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung lagi dalam tadabbur 101 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Allah Subhanahu wa taala di dalam panggilan kepada orang beriman, iaitu panggilan yang ke-14 dalam surah Al-Maidah, banyak panggilan-panggilan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam panggilan 14 ni, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita orang-orang yang beriman ni supaya kita terima syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam apa jua perkara, sama ada di dalam satu urusan yang halal ataupun satu urusan yang haram. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita apa jua perintah, maka kita kena jadi seorang yang mustaslimin, orang yang berserah diri. Sebab itulah kita dinamakan sebagai Islam. Islam ni salah satu daripada maksud dia adalah kita berserah diri. Jangan kamu sesekali untuk menyanggah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dengan bertanya soalan-soalan yang berbentuk provokasi, soalan-soalan yang berbentuk pembantahan. Ya Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi itu perkara-perkara yang kalau diterangkan kepada kamu, pasti akan menyusahkan kamu. Tapi, kalau kamu nak bertanya mengenainya ketika Al-Quran itu diturunkan, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah memaafkan kepada kamu kesalahan bertanyakan perkara-perkara tersebut di dalam Al-Quran. Allah itu maha pengampun lagi maha lemah lembut. Jadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan kepada kita, apa jua perkara yang Allah turunkan perintah kepada kita, kita kena bersegera melaksanakan. Tanpa kita menyanggah, tanpa kita meragui, tanpa kita cuba untuk nak menolak sesuatu perintah itu dengan soalan-soalan kita. Sebab soalan-soalan ini ada yang soalan yang dipuji, yang baik. Ada juga soalan-soalan yang dikeji. Soalan yang baik ni, kalaulah kita nak bertanya, kita bertanya dengan pertanyaan yang meminta pencerahan untuk menambah iman kita, untuk nak menambah amal saleh kita. Satu pertanyaan yang terbit dalam hati yang ikhlas. Bila mana kita bertanya, kita betul-betul menginginkan ilmu tersebut supaya kita dapat memperbaiki diri. Ada juga soalan-soalan yang berbentuk negatif. Antaranya soalan-soalan yang ditanyakan untuk menyusahkan, ataupun soalan-soalan yang berbentuk provokasi untuk nak berbentuk sarkastik. Sebab ada orang ni dia menggunakan bentuk-bentuk soalan ini dalam bentuk yang tidak baik. Kononnya
Dia bertanya itu untuk meminta pencerahan. Tetapi soalan itu berbaur fitnah, soalan itu berbaur tohmahan, tuduhan. Soalan itu cuba untuk nak menimbulkan persepsi negatif daripada orang, iaitu dia membuka ruang untuk orang yang mendengar, orang yang tidak bijak itu untuk nak buat satu andaian negatif dan dia akan melepas diri daripadanya. Jadi dia menggunakan uslub soalan itu ke dalam perkara-perkara yang dikeji. Ini adalah sifat munafikin, ini adalah sifat orang-orang yang fasik, yang mana ini juga termasuk di dalam perintah Allah di dalam ayat ini. Sebab tu bila mana kita lihat apa yang menimpa Bani Israel sebelum ini, kita pun pernah ceritakan kisah mereka sebelum ini, betapa Allah telah menurunkan bala kepada mereka kerana soalan-soalan mereka yang banyak itu, soalan itu untuk nak, sebenarnya untuk nak meninggalkan perintah Allah itu. Kan berlaku pada zaman Nabi Musa, berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sangat bersikap tegas dengan orang-orang yang sebegini. Ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ucapan kepada kami. Maka Rasulullah sebut dalam ucapan baginda, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kamu syariat haji, maka tunaikanlah ibadat haji. Seorang lelaki pun datang bertemu Rasulullah, bertanya, akulla amin ya Rasulullah, adakah haji itu wajib ke atas kami setiap tahun ya Rasulullah? Soalan ini kalau kita lihat secara umum mungkin kelihatan tak ada apa-apa kan. Umum Allah kata kamu wajib untuk melaksanakan haji, lakukanlah haji. Jadi dia pun tanya adakah setiap tahun kena buat haji? Maka Nabi SAW diam. Dia ulang 3 kali soalan tersebut. Bila dia tengok Nabi diam, dia tanya, Rasulullah setiap tahun ke wajib? Setiap tahun ke wajib? Ya Rasulullah, setiap tahun ke wajib? Nabi tak nak jawab sebab satu, Nabi SAW menanti wahyu. Nabi dalam urusan-urusan berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan asas agama, Nabi menantikan wahyu bila mana ditanya soalan-soalan sebegini. Jadi bila didesak berkali-kali, maka Nabi SAW pun bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Kalaulah aku menjawab soalan kamu tadi, aku kata ya, maksudnya setiap tahun, kan akan jadi wajib kepada kamu dan kamu tidak akan mampu untuk nak menunaikannya. Kemudian Nabi SAW memberikan satu pesanan ringkas tapi satu pesanan yang perlu untuk nak kita semua pegang. Nabi kata, "Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'an syai'in fada'uh." Nabi kata, apa yang aku tinggalkan ni kau ambil je. Umat-umat sebelum ini telah binasa disebabkan banyaknya soalan-soalan yang memakan diri mereka dan juga sanggahan-sanggahan mereka terhadap para nabi mereka. Maka kalau aku perintahkan kepada kamu dengan suatu perintah, buatlah sekadar kamu mampu. Contohnya kalau buat haji tadi, siapa mampu setiap tahun, buatlah setiap tahun. Siapa tak mampu, minimumnya 1 kali. Wa idza nahaitukum an syai'in, kalaulah aku tegah kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah. Ini adalah satu hadis riwayat Muslim. So pegang dengan kaedah ni, ingat bila mana ada apa-apa yang diperintahkan kepada kita, maka berpeganglah. Janganlah kita menzahirkan penentangan ataupun cuba kita untuk nak mencari-cari diskaun yang boleh sebenarnya niat kita tu untuk nak membantah ataupun nak bermudah-mudah. Jadi itu yang Nabi SAW
perintahkan kepada kita. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk meminta satu pesanan yang beliau pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menuliskan sebuah hadis yang mana hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam benci terjadi kepada umatnya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha kariha lakum, sesungguhnya Allah benci, menegah, berlaku di atas kamu ni qila wa qal. Qila wa qal ni ialah banyak bercakap sesuatu yang tak ada keperluan, ataupun banyak menceritakan, menukil sesuatu yang tidak diketahui kesahihannya, ataupun orang yang banyak bercakap sesuatu yang memberikan kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat. Senang cerita, orang yang suka bergosip, orang yang tak mampu untuk nak menjaga lisannya, orang macam ni bahaya. Blogger-blogger, influencer-influencer, orang-orang yang suka menimbulkan fitnah huru-hara, orang yang tujuan dia sebenarnya nak makan daging orang lain. Apatah lagi benda paling keji sekali, orang yang kerja dia, cara dia nak mendapatkan perhatian orang ialah dengan melakukan kontroversi, menjarah orang lain. Seolah-olah itulah satu modal yang mampu untuk menarik perhatian orang kepada apa yang dia cakap ataupun apa yang dia tulis. Maka ini adalah perkara yang Allah paling benci. Sebab ingat sahabat-sahabat semua, tak semua perkara bila mana kita nak memperkatakan tentang orang tu kita tahu. Ramai daripada kita yang memiliki sifat yang tidak adil. Ramai daripada kita yang memang walaupun secara sembangnya selalu cerita tentang tabayun, tetapi dalam perkara-perkara tertentu kita akan rasa sebenarnya kita ni berpihak kepada sebelah pihak. Kita nak dengar apa yang kita nak dengar. Dan cukup bila kita dengar satu pihak tu, kita dah buat satu hukuman. Tak kiralah kepada sesiapa. Orang yang suka bergosip macam ni adalah orang yang paling mendedahkan diri dia kepada kemurkaan Allah. Sebab mereka ni suka bercakap, suka mengulas, suka duk justify satu perkara yang satu tidak memberi, kata tak ada berkenaan dengan mereka. Satu lagi, mereka akan menghentam, mereka akan membuta tuli. Pasti akan ada orang yang dizalimi, pasti ada orang yang akan menjadi mangsa fitnah, mangsa kepada umpatannya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah perkara orang yang paling Allah benci. Yang kedua, wa idha'atul mal, iaitu orang yang suka untuk nak membazir lah. Untuk orang yang suka dia spend dia punya harta benda ni ke arah perkara-perkara yang tak baik, ke arah benda-benda yang unnecessary, yang luar daripada keharusan lah. Dan yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan ayat ini, iaitu an kathratis su'al. Allah benci, Rasul benci orang yang suka banyak bertanya sesuatu yang tidak diperlukan, sesuatu ataupun banyak bertanya sesuatu yang boleh memberikan mudarat. Maksud memberi mudarat tu contohnya apa? Kita ni manusia, orang-orang kita ni biasanya macam kita katalah, orang kita ni suka beli buku. Banyak dia suka beli buku, tapi tak baca pun. Dan sebenarnya contoh, kita beli dalam buku ilmu hadis, kita ada berbelas buku pasal ilmu hadis, kita tak belajar pun, kita tak baca betul-betul pun. Sedangkan kalau kita boleh tekuni walaupun satu kitab pun sahaja, tapi kita dapat betul-betul tekuni kitab tersebut, itu lebih memberi manfaat kepada kita daripada dengan kita jamak kumpul. Tapi at the end, kita tak menjadikan himpunan kita itu memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga dalam kita bertanya. Ada orang ni dia suka bertanya. Sahabat dulu kalau dia bertanya untuk nak beramal, tetapi kita ni suka bertanya ni sajalah nak tahu, ataupun nak kononnya kita nak kata kita ni tajam, ataupun kita rasa kita ni kritis. Tapi sebenarnya
kadang-kadang itu hanya menunjukkan kelemahan kita. Sebab bila kita bertanya, taklif kita akan bertambah. Bila lebih banyak ilmu yang kita pelajari, maka bebanan tugasan syariat itu lebih besar kepada diri kita. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, bila mana ada tabi'in yang datang bertanya kepada beliau, Aisyah akan tanya, bukankah hari itu apa yang kamu belajar, adakah kamu sudah amalkan? Kalau kamu belum amalkan, kamu tanya lagi, semakin banyak lagi apa yang kamu tahu, yang mana akhirat nanti Allah akan tanya, kamu belajar ini, kamu tahu ini, tapi adakah kamu amalkan? So dia akan menjadi satu uh, fitnah kepada diri kita. Sebab tu bila nak bertanya ni, tanya apa yang kita perlukan. Ada orang dia suka tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, soalan yang mungkin bersangkut baut dengan perkara ghaib yang kita tahu ke tak tahu ke, is not concern lah untuk daripada sudut iman dan amal kita. Orang yang bertanya tentang uh, apa nama, macam mana syaitan itu, katakan kalau bulan puasa, kalau Malaysia puasa dulu, Saudi belum puasa lagi, adakah syaitan dekat Malaysia kena tangkap dulu bila masuk Ramadan? Dia duk fikir benda macam tu, padahal itu benda gaib yang nothing memberikan implikasi kepada iman dan amal kita. So, soalan-soalan macam ni pun antara yang Nabi SAW benci, ataupun soalan-soalan yang boleh menyebabkan orang susah. Contohnya kadang-kadang dulu kalau kita tanya kepada lecturer kita masa zaman kita belajar, Syekh bagi tahu, okay, untuk exam nanti kita akan pakai kitab ni, contohnya. So exam tu insya-Allah kita akan masuk daripada muka surat sekian kepada muka surat sekian. Tapi ada orang yang tanya, Assalamualaikum Syekh. So dia tanya, Syekh, takkan kitab tu je? Dulu kita ada baca pasal ada lagi satu kitab tu, adakah kitab tu pun masuk dalam exam juga? Akibat daripada tanya tu, Syekh pun kata, masuk sekali lah. Dah menyusahkan orang lain. So soalan-soalan macam ni biasanya muncul pada zaman Nabi lah, kalau daripada sudut agama kita. Sebab pada zaman Nabi lah itu syariat itu diturunkan. So kadang-kadang soalan daripada mereka itu dikhawatiri turun syariat-syariat yang akan membebankan orang lain. Macam mana Nabi SAW cuba untuk nak meringankan umatnya. Walaupun Nabi selalu menggosok gigi, tetapi Nabi SAW tak mau untuk nak wajibkan ke atas umatnya. Walaupun Nabi SAW sangat tekankan tentang gigi, sebab takut orang akan terbeban ataupun susah. Begitu juga dalam cerita Nabi SAW salat malam ataupun salat tarawih, yang mana Nabi SAW buat sendiri mula-mula. So bila sahabat ikut 2-3 hari, Nabi SAW tinggalkan sebab Nabi takut menjadi kewajipan kepada umatnya. Nanti orang ingat benda tu wajib, akhirnya orang yang tak mampu terbeban. Okay? So kita kena bezakan antara soalan yang memberikan manfaat dan soalan yang tidak memberikan manfaat. Para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu kemusykilan ataupun hukum hakam untuk mengamalkan sesegera yang mungkin. Tetapi kita ni pula, kebanyakan kita hari ini bertanya demi sekadar nak berteori semata-mata, sekadar untuk nak berbalah, sekadar untuk nak banding-membanding. Kan dia nak tahu, jawapan Syekh ni apa, jawapan Syekh ni apa. Kemudian kita akan bergaduh, tak, Syekh ni kata ni, Syekh ni kata macam ni. Itu yang berlaku, itu is reality yang berlaku. Nanti orang tanya saya, tiba-tiba nanti orang kata, tapi katakan orang bagi tahu, Maulana Asri pula cakap macam ni. Yang itu saya tak suka lah. So kalau orang nak bertanya pada saya, jangan membanding-bandingkan. Sebab setiap orang tu, bila kita bagi jawapan tu, kita memberikan satu jawapan tu berdasarkan kepada ijtihad ataupun knowledge yang kita ada, dalil yang kita ada. So bila orang yang bertanya tu tiba-tiba tepek pula someone ilmuwan yang dihormati, dia akan menimbulkan satu ketidakselesaan kepada kita sebab kelihatan berbeza. Sedangkan perbezaan itu atas dasar saling hormat menghormati. Tetapi nanti orang akan banding-bandingkan. Ini tak cantik. Ini yang selalu terjadi. So, ada orang bila ditanya kepada saya, dia nak tanya lagi awal-awal, dia dah kata, saya dengar Ustaz sekian cakap macam ni. Saya memang tak jawab lah. Cukup lah. Kalau dah tanya soalan macam tu, tak payah nak bandingkan dengan jawapan daripada saya. Itu bukan bentuk uslub soalan yang seharusnya dilontarkan. Sebab itu akan menjadikan guru yang ditanya itu
berada dalam keadaan yang tidak selesa lah sebenarnya. So, kita hari ni macam itulah cara kita. Akhirnya kita akan mencari-cari jawapan yang dekat dengan kecenderungan diri kita. Ada dalam satu hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Dia seorang lelaki ni, dia seorang sahabat lah. Dia tanya kepada Nabi SAW ketika dalam peperangan Uhud. Dia kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Kalaulah aku terbunuh dalam peperangan Uhud ini, di manakah kedudukan aku? Maka Nabi SAW sebut fil jannah, di syurga. Fa'alqa tamaratin, dia pun membuang biji-biji kurma yang di tengah pegang, maksud di tengah makan, berhenti rehat sikit, dan dia segera terjun ke dalam medan peperangan sampailah dia terbunuh. Nampak? Sahabat Nabi SAW segera campakkan beberapa biji kurma yang di tengah makan tu sekarang, yang mungkin cuma ambil masa mungkin seminit dua je untuk nak makan jap, untuk nak dapatkan tenaga dalam peperangan. Tapi bila dia dengar Nabi SAW jawab bahawa dia akan dapat syurga kalau dia terbunuh, dia segera terjun ke medan peperangan. Kalau kita, lepas kita bertanya kepada Syekh Fulan, dan kalau pula contohnya kita tak dapat jawapan yang sejajar dengan kehendak syahwat kita, kita akan bertanya lagi kan. Sebenarnya kita akan bertanya tu bukan apa, kita nak cari yang mana jawapan yang menepati nafsu kita sendiri. Ataupun kita akan lengah-lengahkan dengan macam-macam alasan. So ini satu bentuk kerugian yang nyata, sebab si alim yang tidak beramal, orang yang tahu tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dimilikinya itu, tidaklah lebih baik daripada orang yang tak tahu, si jahil yang masih tidak mengerti. Baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat ini, wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Kalaulah kamu bertanya tentang sesuatu ketika Al-Quran itu diturunkan, maka di wahyu itu turun pula dan menjadi satu taklif, beban kepada kamu. Tak cantiklah macam tu. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, a'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati. Antara jenayah besar yang dilakukan oleh orang Islam itu, dia bertanya tentang sesuatu perkara yang asalnya tidak haram, tetapi kemudiannya menjadi haram disebabkan soalan. Maksudnya ini pada zaman Nabi SAW lah, pada zaman penurunan syariat. Kemudian Allah SWT sebut, innallaha afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ada benda-benda dalam agama ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala senyap. Allah Subhanahu Wa Taala tidak jelaskanlah secara jelas. Okey, contoh, kalau dalam urusan-urusan yang isu-isu yang kita tengok sekarang, isu-isu semasa ni, ada yang kalau kita nak faham satu-satu hukum syarak bila mana Allah turunkan kepada kita, dia ada lebih kurang ada dua bentuk lah. Satu, benda yang bersifat hukum hakam yang bersifat nas. Yang kedua, satu hukum hakam yang bersifat ijtihad ataupun istinbat. Okay, so saya akan terangkan. Nas ni dia ada banyak kategori. Nas ni apa-apa yang datang daripada Quran dan As-Sunnah. Jadi nas ni dia ada dua bentuk. Satu yang bersifat umum, general. Satu yang bersifat khusus, yang lebih nampak terperinci, yang lebih spesifik. Dalam Islam ni diletakkan banyak prinsip-prinsip asas yang umum. Contohnya keadilan. Contohnya prinsip menolak kemudaratan. Contohnya prinsip mudarat itu tak boleh dihilangkan dengan mudarat yang seumpama dengannya. Contohnya menolak mudarat itu lebih utama daripada mendapatkan maslahat. Banyak lagi. Yang mana kalau kita tengok dalam ilmu usulul fiqh, dia terkandung di dalam perbahasan
al-qawaid al-fiqhiyah, kaedah-kaedah yang wujud dalam ilmu fiqh ni, yang mana para ulama menggunakan kaedah-kaedah ini yang diambil daripada prinsip asas umum dalam nas-nas itu. Dalam perkara-perkara ghaib, ada juga sebahagiannya diberincikan tetapi dengan kadar yang terhad, iaitu kadar yang memadai untuk kita memahami rukun iman dan juga tata cara sebahagian ibadat dan muamalat. Tetapi dalam syariat kita juga ada yang uh, tidak diperincikan secara qat'i. Benda tu bersifat fleksibel supaya syariat Islam ini kekal relevan, yang mana diterbuka kepada medan ijtihad. Benda yang macam tak clear sangat, halal ke, haram ke, harus ke, sunat ke, makruh ke, yang ini bersifat tidak qat'i. Qat'i ini tidak bersifat confirm, tidak jelas. Contohnya macam zina, macam judi, macam mencuri, itu sah-sah nilai-nilai, tak ada khilaf benda tu haram. Tetapi ada perkara-perkara yang Allah buka benda itu supaya membuatkan syariat Islam ini sentiasa kekal relevan. Bila mana ilmuwan ini berdasarkan kepada pemahaman dia, ijtihad dia berbentuk sekian. Kemungkinan di negara lain agak berbeza hukum dia, kemungkinan pada zaman tertentu agak berbeza hukum dia. Tetapi itulah yang menjadikan Islam ini kekal relevan sepanjang zaman di semua tempat. Yang keempat, ada juga syariat Islam yang berbentuk as-sukut ataupun al-afu. Maksudnya yang Islam tak sebut, yang nas tak ada sebut. Yang ini apa yang dalam agama ni tak sentuh pasal itu. Sama ada kemudiannya perkara itu akan dikaitkan, dikiaskan dengan perkara-perkara yang pernah disebutkan, ataupun perkara itu memang bersifat maskut, yang didiamkan. Nabi SAW pernah ditanya tentang minyak samin, keju dan juga bulu binatang. Apa kata Nabi SAW bila ditanya? Nabi kata, yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam kitab dia, dan yang haram pula adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Apa yang didiamkan adalah sesuatu yang dia maafkan. Maksudnya apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, dalam sunnah itu jelas. Halal halal, haram haram. Tetapi ada banyak perkara yang didiamkan, dan kalaulah kita termasuk, kita terbuat benda ni, kita termakan benda ni, kita terguna benda ni, terpakai benda yang tak disebut itu, maka perkara tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup kemaafan dan rahmat daripada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun pernah cakap, orang jahiliah dulu dia pernah makan banyak benda dan dia tinggalkan banyak benda yang dirasakan jijik, geli kan. Zaman jahiliah dulu pun ada benda-benda yang dia jijik. Setiap tempat ada benda-benda yang mereka masing-masing rasa jijik. Jijik di sisi kita tak semestinya jijik di sisi masyarakat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kata Ibn Abbas, bila mana Allah utuskan nabinya untuk Allah utuskan nabinya dan turunkan Al-Quran, lalu menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, apa yang tak disebut maka dia termasuk di dalam perkara yang dimaafkan. Kemudian Ibn Abbas baca sepotong ayat, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Katakanlah apa yang aku tidak jumpa dalam apa yang diwahyukan ini, makanan-makanan yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang memancut ataupun daging khinzir, itu adalah najis. Maksudnya apa yang tak disebut, apa yang tak dijelaskan secara clear, benda itu dimaafkan. Itu benda yang berkaitan dengan nas. Yang kedua tadi kita sebut, ada di dalam syariat kita sesuatu yang berbentuk ijtihad, istinbat. Ijtihad ni adalah satu medan yang para ulama dia tengok nas,
Okey. Contohnya dia nak sebut tentang apa hukum makan buaya. So buaya tu mungkin tak disebutkan secara jelas di dalam hadis atau Quran. Tapi dia akan cuba tengok apakah nas-nas yang boleh dikaitkan dengan buaya untuk dimakan ni. Dalam hadis ada sebut tentang binatang yang bertaring. Ada sebut binatang yang ada cakar. Adakah buaya termasuk dalam kategori ni? Dalam hadis ada juga sebut tentang binatang-binatang air yang boleh dimakan secara total, halal. Adakah buaya termasuk dalam air ni, dalam kategori ni? So para ulama try tu untuk nak masukkan kan dalam hadis sebut, dalam Quran sebut tentang Allah larang perkara-perkara yang khabith, benda-benda yang jijik, kotor. Adakah buaya ini termasuk dalam kategori ini? Dia tidak bersifat qat'i, tidak bersifat jelas, tetapi dia boleh masuk dalam ruang lingkup ijtihad. So para ulama akan tengok berdasarkan kepada tempat masing-masing, berdasarkan kepada nas, mana yang lebih nampak, lebih jelas, mana yang lebih hampir dengan situasi yang mereka nak tarjih pandangan itu. Okay. Tapi kita kena ingat, ijtihad ni hanya wujud bila mana nas itu tidak jelas maksud dia. Dalam pepatah sebut lajtihada ma'an nas. Tiada ijtihad bersama dengan nas yang jelas maksud dia. Ataupun nas yang qat'i ad-dilalah wa thubut. Kalaulah hadis itu misalnya hadis yang confirm sahih, hadis yang memang confirm jelas maksud dia, contohnya hadis tentang rukun iman, hadis tentang rukun Islam, maka dah jangan pandai-pandai pula nak berijtihad seolah-olah rukun iman mungkin 10 kot, rukun Islam kita buat 20 lah. No. So ada jelas dalam hadis sebut 5, sebut 6. Cuma peranan ijtihad dalam perkara ini adalah cuma berkisar tentang menyampaikan kefahaman ataupun memberikan penjelasan tentang nas-nas ataupun hadis-hadis tersebut. So kaedah itu, pemahaman tersebut terbuka kepada ijtihad masing-masing. Sebab tu kalau kita tengok misalnya syarah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis dalam tu banyak yang sahih, yang jelas maknanya, yang jelas kesahihan dia, tapi para ulama berbeza huraian. Bukanlah kata berbeza tu berbeza yang berbeza, tetapi cara pendekatan itu berbeza. Ada sebagian ulama ketika dia menghurai dalam bentuk ini, ada yang menghurai dalam bentuk ini. So itu bentuk pendekatan yang dipilih berdasarkan kepada kesesuaian para pembaca ataupun masyarakat yang berada di sekelilingnya. Baik. Kemudian dalam perbahasan ijtihad ni juga, dia ada apa yang disebut sebagai dhanniyut thubut wad dilalah. Satu benda yang nas tu berbentuk dhanni, daripada sudut kesahihan dia masih lagi boleh dipertikaikan. Mungkin ada yang kata sahih, ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif. Dari segi maksud dia juga tidak begitu jelas, agak sama-sama juga. Contoh, ada hadis yang menyebut siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Man tarakas salah faqad kafar. Dia telah kafir ke? Dia telah kufur ke? Ni hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. So, para ulama ketika nak menyentuh tentang hukum meninggalkan salat, dalam hadis sebut kufur atau kafir, adakah kita nak sebut orang yang tinggalkan salat ni terus kita hukum dia sebagai kafir ataupun kufur? Apa beza kafir dan kufur? Kalau kita kata kafir, maksud dia terkeluar daripada agama. Kufur ini terdedah kepada banyak kebarangkalian. Kufur apa? Kufur ni maksudnya ingkar, menyanggah. Kufur nikmat ke? Kufur apa ke? Adakah kufur ini kufur yang kecil ke, yang tak mengeluarkan orang itu daripada agama ke? Ataupun dia dalam kufur yang besar ke? Kalau disebut tinggalkan salat tadi, adakah meninggalkan salat tu semua sama rupanya? Ada tak beza antara orang yang meninggalkan secara sengaja ataupun tak sengaja? Adakah juga
kita nak sekaliguskan orang yang tinggalkan itu, dia beriman, tapi dia tinggal tu kerana kelemahan diri dia, ataupun orang ada yang tinggal sebab dia kufur. Berlaku contohnya ada orang kufur, bila orang pertikaikan solat, dia kata alah solat tu tak wajib pun. Some orang-orang yang terdedah kepada liberal ni, nampak? So perkataan tinggalkan ataupun perkataan kufur di dalam hadis tersebut masih lagi terdedah kepada discussion yang wujud. So kat situ terletak medan ijtihad. Kita hormat ijtihad. Ada juga situasi yang mana daripada sudut kesahihan qat'i, jelas hadis tu sahih, tetapi daripada segi maksud masih lagi berbentuk terbuka, yang disebut qat'iyyut thubut, dhanniyyud dilalah. Contoh, dalam surah Al-Ma'idah kita baca dalam ayat awal-awal dulu kan, ayat ke-6, tentang syariat berwudu. Allah kata famsahu biru'usikum, bila kita ambil wuduk basuh kepala tu kita sapu. Perintah sapu kepala ketika berwuduk. Sapu kepala ni keseluruhan ke, sebagaimana yang disebut dalam mazhab Imam Ahmad dan lain-lain, ataupun sapu kepala ni separuh, sebahagian pun tak apa. Kita ambil sikit air, kita buat tepi ke, kita buat sikit ke, dah menepati maksud sapuan. Situ khilaf ulama. Dalilnya confirm sahih daripada Quran, sapu. Tapi nak memahami maksud sapu itu, kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata sebahagian pun boleh, sebab sebahagian pun dikira sapu, dan sapu itu menepati maksud bahasa, menepati maksud sapu kepala, dan tak semesti sapu tu kena keseluruhan, walaupun secara sunnahnya Nabi SAW dibasuh keseluruhan. Sebagai mazhab kena basuh keseluruhan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini, dia mengambil kira juga faktor-faktor bahasa, faktor-faktor yang lain, yang ini yang kita panggil sebagai, ini ijtihad ulama. Ada juga yang berbentuk terbalik, yang daripada sudut kesahihannya boleh dipertikai, tetapi daripada segi dilalah dia confirm. Contohnya dalam hadis riwayat Tirmizi, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu berpegang dengan janji, syarat-syarat mereka. Hadis ni menjadi perbincangan para ulama, nak kata sahih ke tak. Tetapi dari segi maksud dia betul. Yes, memang betul, confirm. Sebab galakan-galakan daripada ayat lain, daripada hadis-hadis yang lain menggalakkan supaya orang Islam ini berpegang dengan janjinya. Yang kelima, bila tak ada nas. Tak ada nas. So ijtihad ini akan terpakai bila mana sesuatu perkara itu tak ada nas. Macam mana banyak dalam isu-isu kontemporari. Contohnya dalam bidang perubatan, dalam bidang teknologi. Dan orang-orang yang bergiat dalam bidang-bidang fatwa, bila nak membahaskan tentang isu-isu semasa sebegini, it's very terdedah kepada ijtihad. Kena mainkan banyak perkara. Mesti kena berpaksikan kepada prinsip umum Islam, kena berpaksikan kepada qawaid fiqhiyah, kena berpaksikan kepada maqasid syariah, kena raikanlah kaedah-kaedah ijtihad yang telah disebutkan di dalam ilmu usul fiqh. Nampak? Jadi isu ini satu benda yang baik untuk nak kita bicarakan, supaya kita tahu bahawa dalam nas ni dia ada, di dalam agama ini, syariat ini, ada perkara yang jelas dan ada perkara yang berbentuk ijtihad. Baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ke-102, qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sesungguhnya ada kaum di sebelum kamu telah bertanya tentang pelbagai masalah, kemudian thumma asbahu biha kafirin, kemudian akhirnya mereka tinggalkan amalan tersebut, kemudian mereka kufur sebagaimana apa yang telah
diceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel sebelum ini. Dan kemudian Allah SWT nak bagi tahu bahawa apa yang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah di dalam mengharamkan ada beberapa hukum hakam berkaitan dengan binatang ternakan itu adalah satu yang batil. Sebab segala yang berbentuk halal dan haram itu hanya datang daripada Allah. Maka Allah sebut dalam ayat 103, Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini ada satu amalan jahiliyah, khurafat, bid'ah yang mereka lakukan. Ada dalam binatang-binatang ternakan mereka ni yang mereka haramkan. Contohnya, Allah bila bagi tahu tentang amalan ahli jahiliyah, antaranya adalah amalan bahirah, antaranya amalan sa'ibah, antaranya amalan wasilah, antaranya amalan ham. Ya Allah kata Allah tak pernah syariatkan syariat-syariat ni. Apa itu bahirah? Bahirah ni unta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak yang kelima itu jantan, maka unta betina itu dibelah telinga dia. Tak boleh ditunggang dan tak boleh diambil susu dia. Itu khurafat lah. Benda-benda yang Allah tak ada pun suruh buat benda-benda macam tu. Kan, kalau nak beranak tu tiba-tiba dapat semua betina, last kali dapat jantan, tiba-tiba mak dia macam tak boleh diguna pakai lagi, seolah-olah dia membawa satu sial dan sebagainya. Itu benda yang Allah tak syariatkan. Sa'ibah. Sa'ibah ni dia adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja disebabkan suatu nazar. Dia itu sebahagian daripada pandangan ahli mufassirin. Wasilah ni dia adalah seekor kambing betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri daripada jantan dan betina. Dia ada anak twin, satu jantan, satu betina. Maka yang jantan itu dinamakan sebagai wasilah. Yang ini mereka tak sembelih, mereka tak makan. So tak ada sandaran lah daripada sudut agama. Ham ni unta jantan yang tak boleh diganggu sebab dia telah berjaya membuntingkan 10 kali ataupun unta betina itu sebanyak 10 kali. So dikira sebagai legendary unta. Dia anggap power lah. So yang ini mereka tak sembelih. So ada kepercayaan tertentu. Yang ini Allah SWT sebut mereka ini mengada-ngadakanlah syariat. Benda ni mungkin adalah terkesannya selepas datang era Islam, tapi Allah nak batalkan kepercayaan khurafat ini. Allah kata walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Orang-orang yang kufur ini mereka mengada-ngadakan pendustaan ke atas Allah, sedangkan mereka itu kebanyakannya tidak berakal. Daripada mana mereka ambil syariat-syariat ni pandai-pandai je. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keji mereka lah tentang tindakan-tindakan mereka ini semua. Kemudian Allah sebut dalam ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jom kita ikut apa yang Allah telah turunkan kepada kita dan juga Rasul dia apa pun jawab, kan, kau tak payah pedulikan kami lah, kau jaga kubur masing-masing lah. Yang ini satu perkara yang sangat Allah keji lah. Ini benda yang dia kata cukup bagi kami ni apa yang nenek moyang kami dah ada dah. Mak pak kami dah buat lama dah. Nenek moyang kami pun dah buat lama buat lah. Takkanlah mereka ni semua kita nak kata salah. Takkanlah kita nak kata mereka ni kufur, mereka ni buat benda-benda syirik. Ini satu benda yang alasan yang kita selalu dengar lah bila mana kita nak sampaikan dakwah sunnah ini.
Mereka akan selalu kata, takkanlah orang kampung kita semua salah belaka, hampa je betul. Bukan nak kata nak menolak kebarangkalian itu, tetapi tak payah guna alasan-alasan macam ni, sebab tidak semestinya majoriti itu berada di dalam kebenaran. Jangan jadikan agama ini sekadar agama ikut-ikutan, agama taklid yang membabi buta. Tetapi jadikanlah agama ini sebagai agama yang basirah, agama yang kita follow, kita buat ni berdasarkan kepada ilmu kita, berdasarkan kepada pengetahuan kita. Sebab kelak Allah akan tanya kepada kita, kita dipertanggungjawabkan dengan segala agama, pegangan, ikutan, kepercayaan, amalan kita masing-masing. So jangan lepas tu masa tu nak salahkan pak kita yang dulu ajar kita macam ni. Tak, Allah kurniakan kita akal, Allah kurniakan kita kesempatan untuk kita belajar, untuk kita cari ilmu Allah. Kemudian akhir sekali Allah sebut pada ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang yang sesat tidak akan mendatang mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah. Hanya kepada Allah tempat kamu semua kembali. Kemudian dia akan bagi tahu apa yang telah kamu lakukan. Panggilan yang ke-15. Allah SWT nak bagi kepada kita satu pedoman supaya kita tak mudah terpengaruhlah dengan sekeliling kita yang rosak. Kan, alaikum anfusakum, jaga diri hampa baik-baik, jaga diri kamu baik-baik. Dan jaga diri kamu, jaga diri keluarga kamu. Jangan kamu terpesong setelah kamu dapat hidayah. Kamu berada dalam lingkungan mereka-mereka yang mungkin sesat, mereka yang mungkin ada amalan, pandangan-pandangan yang menyimpang. So, jangan biarkan mereka itu mempengaruhi kamu. Sebab satu masa nanti, mereka ini, semua manusia kita ni, semua akan bertanggungjawab masing-masing. Allah suruh kita jaga diri kita. Doa, jangan terpesong lepas Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita hidayah. Kan dalam surah Ali Imran pun Allah sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah sesatkan kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Jaga diri kita masing-masing. Alaikum anfusakum. Kan, tetapi ada dalam hadis Nabi SAW juga sebut tentang ada satu yang manusia ni, perkataan alaikum anfusakum ini membuatkan saya teringat tentang satu hadis. Yang mana hadis ni Nabi SAW kutuklah. Nabi kata, inna ahabbal kalami ila Allahi ay yaqula al-'abdu subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Perkataan yang paling Allah suka sekali adalah kita ucapkan subhanallah wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tetapi perkataan yang paling Allah benci bila mana ada orang tu dinasihatkan dengan sesuatu perkataan yang baik, nasihat yang baik, ittaqillah, maka dia jawab alaika nafsak, kau jaga diri kamu masing-masing lah. Kan kita kubur masing-masing, jaga tepi kain sendiri. Yang ini adalah satu kefahaman ataupun kata-kata yang tak baik, iaitu kita menutup pintu hati kita kebenaran daripada kita nak mendengar nasihat-nasihat yang baik. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri pun pernah menegur ada satu kaum, yang mana kaum itu tak boleh ditegur. Bila ditegur, dia baca hadis, ayat-ayat yang dikatakan dalam surah Al-Maidah ini, alaikum anfusakum, dan jaga diri kamu masing-masing. Kan, sampai mereka menyangka kita dah tak perlu lagi nak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kan, kita baiki diri kita masing-masing. Sebab dalam ayat tu nampak macam kau jaga diri kamu masing-masing. Dan salah sebenarnya Abu Bakar tegur, dia kata kamu jangan tepek ayat ini
di luar daripada konteksnya. Jangan salah faham, salah guna ayat ini sampai membuatkan kamu dah tak ada wujud dah unsur nasihat menasihati sesama kamu. Kamu masing-masing bersikap pentingkan diri masing-masing. Itu apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu tegur. Kan dia kata dia pernah dengar Nabi SAW bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhulm idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Kalaulah manusia melihat ada orang melakukan kejahatan, kezaliman dan dia tidak mengubahnya, maka Nabi Abu Bakar kata, "Aushaka ayyu ammahumullahu bi'iqab." Dikhawatiri Allah akan membalas mereka. Ada manusia. Sedangkan Nabi dah bagi tahu, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Bantulah saudara kamu. Orang yang zalim itu kita bantu dia dengan islahkan dia, memberikan nasihat kepada dia. Orang yang dizalimi itu pun kita kena tolong. Kadang-kadang kita ni bila tengok orang buat zalim, kita duk rajin nak tibai. Tapi bila kita tengok sahabat kita, saudara kita, guru kita, siapa-siapa lah yang kita kenal itu dizalimi, kita buat ambil diam. Kita kenal dia, kita tahu macam mana orangnya dia, tetapi dalam situasi mungkin dia dizalimi, mungkin dia dalam suatu fitnah dan sebagainya, kita ambil tindakan seolah-olah tidak membantu dia pun. Sedangkan kita kenal dia, tetapi kita play safe. Kita takut kita akan terkena tampias. Kita takut kita, tak ramai orang yang berani nak mendedahkan tengkuk dia untuk nak membela orang-orang yang dizalimi. Especially orang tu daripada kalangan lingkungan rapat dengan dia, sahabat dia, guru dia dan sebagainya. Unfortunately, macam-macam alasan boleh diberikan, tapi ramai orang dia tak sanggup nak menjejaskan reputasi masing-masing. Ramai orang nak bermain selamat. Jadi tak apalah. Itu apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu tegur. Jadi kemudian ayat yang 106 insya-Allah sampai 108 ni insya-Allah kita sambunglah pada minggu hadapan. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua. Kita bertemu lagi